untuk kongsikan macam mana usahawan-usahawan pada malam ini yang buntu nak dapatkan sales. Mungkin dengan ilmu yang sedikit pada malam ini Tuan Supervisor boleh kongsikan. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum, selamat malam. First of all, sebelum saya mula, saya minta maaf jika tuan-puan mendengar suara saya macam raucous. Alright. Sebab maklumlah sebenarnya saya ni dah seminggu batuk-batuk. Okay. Alright. Sebab saya walaupun suara macam ni, tapi saya orang kata apa, gagahkan dirilah. Malam ni saya bukanlah nak mengajar tuan-puan. Saya ni bukanlah orang hebat, tapi saya nak berkongsi apa yang kerja saya buat. Okay, memang marketing ni memang kerja saya everyday. Setiap hari, nanti saya tunjuk. Okay, alright. Mungkinlah apa yang saya kongsikan, saya ceritakan malam ni, mungkin bagi anda tuan-puan, spark an idea. Nampak sikit jalan lah tuan-puan. Itu pun dah memadai lah. Alright. So kita bukan nak menjual sangat tuan-puan, sebab kita dah buat benda ni sejak 2020 lagi. Nanti kita 3 tahun lebih. Okay, alright. So sebenarnya kita mula sekarang lah. So tak payah kita buang masa lagi. Alright, so saya memulakan sesi kita pada malam ni. Saya cuma nak perkenalkan diri saya 1 minit sajalah, don't worry. Alright, saya bukan nak cerita panjang. Supaya tuan-puan kenal lah siapa saya lah, itu sajalah. By the way, siapa nak kenal siapa saya ni, tuan-puan pergi saja TikTok, cari je lah Sifu Viral. Saya merupakan orang kata apa, marketing director lah, pengarah pemasaran lah untuk company Solvy dan juga serta-serta company lain. Memang kerja saya buat marketing di online, dan saya nak share apa yang saya buat, apa-apa nampak masalah dan bagaimana mungkin masalah tuan-puan boleh dapat diselesaikan dengan idea-idea, dengan pengalaman saya lah. Alright, sebab tak semua benda saya faham, tak semua benda saya pandai, tapi benda yang saya buat hari-hari insya-Allah saya boleh cerita. Okay, so saya adalah orang kata apa, pengarah pemasaran lah kepada Solvy Sdn Bhd. Dan apa kerja saya? Kerja saya hari-hari tak ada cuti, marketing sahaja. Okey, saya lebih pegang kepada satu key dalam marketing lah, iaitu trafik. Trafik ni dalam bahasa marketing kita panggil dia sebagai apa? Sebagai orang kata apa? Bahasa mudah, nak bagi ramai orang nampak iklan. Alright. Okay, don't worry, saya ada slideshow tapi saya tak masuk lagi. Alright. So ini kerja saya hari-hari lah. Kerja saya sebagai Chief Marketing Officer kepada mana-mana company. Inilah KPI saya. Berapa ramai orang nampak iklan dan berapa ramai bila orang nampak tu dia memberi pulangan kepada sales, okay, kepada revenue company. Alright. So sedikitlah cerita lah. Apa sebenarnya tugas marketing ni? Bagaimana nak bagi ramai orang nampak iklan? Yang paling mudah saya nak cerita pada tuan-puan, yang paling famous contohnya iklan berbayar di Facebook lah. Okay. Memang saya buat hari-hari. Saya adalah orang yang practitioner. Bukan saya jual teori saja. Okay. Bukan saya kata ILEO. Alright. Sebab saya kena cerita benda ni lah. Sebab sekarang ni kan ramai orang takut kalau orang berkongsi ni ILEO. So tuan-puan, hari ni pun memang saya menjalankan iklan Facebook ad saya lah. Okay, kita buka lah. Ini bukan screenshot tuan-puan, ini secara live. Alright. So hari ni saya spend lah. Saya bayar Facebook ad tu RM1,100. Dan saya nak beritahu tuan-puan, terutamanya yang bisnes takaful, bisnes-bisnes yang high level, kita jangan mengharapkan kos marketing itu murah lah tuan-puan. Saya sendiri pun kena hadap lah. Untuk satu orang WhatsApp saya punya staff, RM5, RM6 tu biasalah zaman sekarang ni. Okay? So inilah masalah kita. Kos memang tinggi dan kita kena hadap juga. Okay? Ini masalah utama sekarang kalau di marketing. So mungkin ini masalah tuan-puan juga. Kos tu tinggi. So siapa yang mempunyai masalah kos tinggi, boleh tak WhatsApp, boleh tak letak dekat ruangan chat komen 1. Okey, mungkin pada tuan-puan ada juga menjalankan iklan-iklan berbayar seperti saya juga. Okey. So kos tu tinggi, itu normal tuan-puan. Kita tak boleh macam dulu nak mencari iklan yang murah. Tak ada dah tuan-puan. Saya pun dah tak larat cari tuan-puan. Tuan-puan tengok sendiri berapa banyak iklan saya cuba buat untuk mencari yang murah. Bukan 1-2 iklan saya buat. Berpuluh-puluh. Akhirnya berapa saya dapat? Okay, let's go. Kita tengok maksimum. Alright, cost per result. Average RM4, RM3 lebih, RM4. Itu biasa. Alright, so this is what happened lah. Okay,
So kita kena fahamlah situasi marketing zaman sekarang ni kos tinggi. So kalau tuan-puan ni adalah business owner, tuan-puan ada staff buat marketing, jangan marah dia. Kalau kos iklan tu tinggi, it's normal tuan-puan zaman sekarang. Okay? Dan juga kalau anda bukan business owner, you all ni adalah agent dan sebagainya, you kena faham dan orang kata apa, terimalah betapa bukan murah okay, kos marketing sekarang. Okay? Saya tunjuk real example. Alright. Okay, dan saya juga adalah sikit pengalaman di mana dekat TikTok ads pun saya buat sampai ke hari ni. Okay, dekat TikTok saya taklah power sangat tapi saya dah bayar TikTok 89,000 macam tu lah personally. Okay, saya bayar TikTok buat iklan. So inilah kerja saya. So kita teruskan malam ni. Apa yang saya nak kongsikan? Okay, apa yang saya nak kongsikan tuan-puan? Senang saja apa yang saya cakap tadi. You all nak save banyak, you kena buat traffic banyak. Volume tuan-puan. Maksud dia macam ni. Kalau kita dulu jual secara offline, kita menjadi seorang salesman lah. Okey, katakan tuan-puan nak jual takaful dekat dalam shopping mall. So kita akan ada apa? Kalau saya ni jual takaful, saya jual barang dekat dalam shopping mall, saya akan pegang apa? Siapa boleh jawab? Kalau saya ni seorang salesman, saya nak jual rumah, saya nak jual takaful. Yes, flyers. Contoh macam ni flyers, betul tak? Tablet dan flyers lah. Selalunya nomornya flyers. Okay, so bila orang lalu lalang, kita tegur, asal kau bang? Dah mencari takaful belum? Tak nak. Okay, tak apa bang, ambil ni dulu nanti apa-apa boleh kontak saya. Okay, nampak? Alright. So, flyers. Alright. So, apa yang saya nak bagi tahu tuan-puan? Flyers tu susah tak nak buat? Saya nak tanya dulu. Okay, kita nak masuk dah ni. Tuan-puan, flyers tu susah tak nak buat? Ada duit, jadi betul tak? Bagi saya, flyers tak susah buat. Pergi saja kedai printer, saya nak design macam ni, isi macam ni, duit jalan. Betul? Ada cost lah, of course kan? Tapi maksud saya, tak susah nak buat. Memang boleh buat, walaupun kita tak pandai design flyers. Alright. Apa yang susahnya? Kenapa semua orang ada flyers, tapi tak dapat juga jualan? Ada salesman, okay, dia pegang 1,000 flyers. Saya pegang 1,000 flyers. Okay, tapi saya dapat save banyak, dia tak dapat save banyak. Apa masalah? Okay, cuba bayangkan tuan-puan, saya seorang salesman, lawan dengan seorang lagi salesman. Bila lawan, saya menang, contoh. Tapi dia 1,000 flyers, saya 1,000 flyers. Offer tak menarik. Okay, sebab ramai dah buat. Yes, bila ramai dah buat, kos iklan tu tinggilah. Alright. Jawapan dia adalah, bagi saya lah, kalau tuan-puan setuju tak setuju, terpulang. Bagi saya adalah, berapa konsisten orang tu approach orang bagi flyers. Konsisten ke tak? Hari-hari ke tak? Setiap masa dia bagi tak? Ke dia banyak tengok phone? Macam tu juga marketing. Konsisten tak marketing kita? Flyers kita tu sentiasa tersebar tak? Ramai orang nampak tak? So bila kita buat iklan dekat online, konsisten tak? Ramai orang nampak tak? Okay. So, apa yang saya nampak lah kepada usahawan yang baru nak mula, semua pada kita ada satu masalah nak buat marketing konsisten. Konsisten dari segi bajet dan masa tuan-puan. Kalau tuan-puan tengok syarikat-syarikat yang berjaya, marketer yang berjaya, usahawan yang berjaya, mereka tak ada masalah konsisten. Mereka ada duit yang banyak. Okay. Mereka tak ada masalah konsisten sebab contoh satu hari boleh keluar RM1,000. Setiap hari keluar RM1,000. Memang tak ada masalah marketing lah. Cuma rugi ataupun break even ataupun tak untung sajalah atau untung. Okay, tapi marketing bagi diorang no issue. Alright, sebab ada bajet. Alright, at least sehari 300, sehari RM60. Okay. Sebab kalau kita tak ada bajet, so macam mana kita nak dapat ramai orang tengok iklan kita? Okay. Bila saya buat Facebook, you all tengok, bayar RM1,000, berapa ramai orang nampak? 104,000 orang. Menjadi tak? Memang menjadilah sebab ramai orang nampak. So peluang orang masuk WhatsApp tu banyak. 78 tambah 52 tambah 29 tambah 12, berapa dah masuk dalam WhatsApp? Okay. So kepada yang buat takaful, kenapa you all buat ads? Mungkin you bayar RM30, RM40, you tak berapa dapat closing sebab bajet you tak kuat. You punya
result ni, reach ni tak berapa banyak berbanding orang yang ada bajet tinggi. So marketing ni dia perlu bajet yang tinggi sebenarnya. Baru dia jadi. Okay. Terus teranglah saya beritahu. Okay. Alright. So itu masalah utama dia lah. Dan sebenarnya dalam dunia online, okay, saya nak buka minda tuan-puan dulu. Bagi saya, poster ada masalah tak nak buat? Kita fikir dulu masalah ni. Kita korek dulu masalah, saya bagi solusi sebentar nanti. Don't worry. Sebab bila tuan-puan tak tahu masalah, tak faham masalah, kita takkan boleh solution. Okay. So dalam marketing online, poster susah ke senang? Boleh tak jawab? Poster iklan. Okay, saya tanya jugalah video iklan. Susah ke senang? You all boleh jawab. Cuba you jawab. Nak buat poster atau video iklan susah ke senang? Su jawab senang, guna Canva saja. Saya setuju. Okey? Zaman sekarang apa susah? Canva kan ada. Buka je Canva. Pergi create design, contoh. Okey? Alright. Ni sebagai contoh lah nak buat poster ni kan. Okey. Dulu memang susah. Dan kalau susah pun, bila kita boleh upah designer, kita boleh upah satu poster mungkin ada orang charge RM30, satu poster ada orang charge RM50. Sekarang ni Canva saja nak buat poster, contoh nak jual apa? Baju. Okey. Sudah ada kat situ. Alright, dan kita ganti sajalah kita punya design kat dalam tu. Alright, video iklan adakah susah? Banyak sistem-sistem yang boleh bantu kita buat video. Mungkin you all tak tahu, you all boleh cari, saya share lah dekat ruangan chat. Ada juga yang tak tahu benda ni, you try cari satu sistem atau software ni untuk buat video iklan. Saya panggil dia sebenarnya nama dia InVideo. InVideo.io. Dia boleh buat kita macam ni. So saya nak bagi tuan-puan nampak, nak buat poster, nak buat video, tak susah. Sebab dah ada sistem software dari overseas. Dan kita pun boleh upah orang. Okay. So itu tak susah. So kenapa ramai orang tak dapat objektif dia, tak dapat result? Walhal semua dah ada poster, semua dah ada video. Okay, bagus tak bagus tu kita test lah, kita buat speed test. Kerana konsistensi lah. Dari sudut apa tahu tuan-puan? Okay. Saya nak share ni dari sudut ini. Benda ni lah. Orang kata funnel tu kan. Okay, proses untuk bakal pelanggan tu menjadi kita punya bakal leads kita. Maksud dia, orang yang tak kenal kita, dia nampak iklan kita, dia nampak poster, dia nampak video kita, dia stop, dia tengok gambar, lepas tu dia baca, dia klik. Proses ni yang susah. Dan proses ni kena bergerak setiap saat. Tak boleh stop. Kalau stop, kita kalah dengan orang. Inilah kesusahan kita. Sampai setuju sebenarnya poster tak susah, ada Canva, boleh upah orang buat design. Okey, sekali je. Paling-paling pun tak buka hari-hari nak kena upah orang buat design. Kedua, video. Ada je software saya tunjuk tadi, InVideo. Sekarang ni zaman AI. Tuan-puan boleh guna Midjourney, tuan-puan boleh guna copywriting, tuan-puan boleh guna AI, okey, ChatGPT. So benda tu tak susah dah sekarang. Bagi saya, kita semua dah tak susah dah ada poster, ada video copywriting. Betul tak? Kalau setuju, komen setuju. Poster, video copywriting dah tak susah dulu. Tak sesusah zaman dulu. Sebelum tahun 2015. Ini pendapat saya lah. So, bila saya tengok, benda tu semua tak susah. Tapi kenapa ramai lagi ada masalah ni? Bila saya fikir balik, you all kena realise, rupanya yang ni, nak bagi ramai orang nampak tu susah. Okay? Nak bagi ramai orang nampak, dua cara. Satu, duit. Terus terang saya beritahu, duit. Bayar Facebook ad. Macam saya bayar setiap hari RM1,500. Memang ramai orang nampak. Tapi kemampuan tu, adakah sanggup? Takutlah kan, bayar sehari RM1,500, tiba-tiba rugi. Habis duit simpanan kan?
Buat TikTok ads. Okay. Buat live gila-gila. Buat konten hari-hari. Okay. Ini sebenarnya susah kita nak bagi ramai orang nampak. Dan kita nak bagi orang ramai tu nampak tu hari-hari tuan-puan. Okay. Maaf saya beletih tapi saya nak bagi tuan-puan faham. Sebagai seorang yang kerja marketing ni penat. Sebab benda ni hari-hari tak boleh stop. Nak bagi ramai orang nampak tu hari-hari. Mana boleh cuti? So macam mana? Itulah keluarnya Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads, Instagram Ads dan sebagai advertiser. Yes, kalau you ada bajet, tolonglah buat. Kalau ada, orang kata apa, buang duit untuk marketing ni memang normal. Okay? Tapi dia boleh return. Dengan syarat kita boleh absorb dia. Kita boleh hadap risiko. Tapi apa yang saya nampak, tak ramai orang boleh hadap risiko tu. Termasuk saya dululah. Dulu saya nak buat iklan berbayar tuan-puan, RM60 pun saya ketar lutut tuan-puan. Siapa ada rasa macam ni? Siapa ada rasa macam ni? Saya dah masuk dah. Saya dulu pernah nak buat iklan berbayar sehari RM60. Lutut saya ketar tuan-puan. Bila dah tekan publish, saya buka, dah jalan. Tak masuk lagi WhatsApp ni. Tak senang duduk. Betul tak apa saya cakap? You tak senang duduk. Bayangkan you first time nak buat RM60 ni. Okay, bayangkan you all ni ada 300 RM300 nak buat marketing. So itulah harapan. Kalau tak jadi habislah duit aku tak mampu dah nak buat. Kena tunggu pula lah duit datang bonus ke apa kan. Okay, menggeletar tau. Okay, iklan dah jalan. Lepas tu WhatsApp dah masuk. Satu WhatsApp masuk. Seronok. Lepas tu nak closing dia kau-kau sampai call, sampai sangguplah voice video call dan sebagainya sebab kita hargai duit tu. Alright? So sebenarnya kami nak tunjuklah sebentar nanti tuan-puan akan nampak di mana tadi you all tengok untuk buat apa orang panggil apa? Poster. Siap, saya keluar kejap. Okay. Untuk buat poster kita ada Canva. Tapi software ni daripada overseas lah. Okay, very popular lah satu dunia. Saya sendiri pun buat poster menggunakan Canva. Alright. Dan tak susah dah. Nak belajar pun boleh belajar kat YouTube. Siapa nak belajar Canva? Tak payah bayar lah pun. Tak apa. Pergi belajar kat YouTube. Alright. Tapi you kena subscribe Canva lah. Bagi ada premium sikit lah kan. Okay. You nak buat video yang style marketing macam ni. Boleh pergi ke InVideo ni. Dan ada banyak lagi. Alright. Tapi bahan dah ada. Poster ada, video ada, iklan ada. Kalau tak ada orang nampak, no point. So you ada option. Satu, you all boleh buat Facebook ad. Okay. Dan nak belajar Facebook ad, ramai orang ajar. Dekat YouTube ada, dekat Google ada. Okay. Dekat dalam online, banyak cikgu-cikgu yang mengajar Facebook ad. Okay. Seperti cikgu saya jugalah. Zulfaqar lah, Dennis Zambi lah. Dan ada yang you just bayar RM100 you dapat belajar dalam Facebook ad ni. Persoalan saya, ramai orang boleh belajar. Tapi tak ramai orang boleh buat dengan betul. Dengan konsisten. Hari-hari. Bayar. Okay. Permulaan tu sangat sukar. Alright. So, disebab itulah. Solving ni kami nampak. Okay. Kita nak bagi alternatif. Okay. Mungkin kepada tuan-puan usahawan yang belum lagi ready untuk main Facebook ad dengan begitu konsisten. Ataupun you all dah mula main. Tapi bajet you tak berapa tinggi. Okay. So, you boleh guna satu kaedah lagi. Okay. Iaitu low cost marketing. You all boleh buat apa? You all boleh buat macam ni. Buka Facebook. Contoh saya cerita Facebook dululah sebab Facebook ni cepat dapat result. Okay. You boleh cari ni Facebook group. Inilah cara saya dulu. Sebelum saya menjadi sebegini. Okay. Tuan-puan. Ini saya cerita diri saya lah. Orang lain lagi power lah tuan-puan. Sebelum saya mampu RM1,500 sehari sekarang. Maksud dia sebulan dalam RM45,000 duit iklan. Way back. Maksud dia tahun 2013 dulu. 2014 dulu. Saya tak mampu. Walaupun sehari RM60. Okay. Maksud saya macam tuan-puan. Ramai orang berniaga online disebabkan terpaksa. Setuju tak? Tuan-puan.
Ramai orang dah ada kerja hakiki, kerja bergaji, terpaksa jadi ejen takaful, terpaksa cuba jual rumah, terpaksa jual kereta, terpaksa join bisnes online, terpaksa jadi affiliate. Kerana apa? Kerana zaman sekarang duit tak cukup. So, orang-orang macam ni, kalau you dalam golongan macam ni, takkan saya nak minta, boleh tak hari ni RM60 buat Facebook ad? Memang tak lah. So, saya pun sama macam tu dulu. Tahun 2014. Tuan-puan cakap, okey, tak apa Fakri, kau bayar je RM30 sehari, kau buat seminggu. RM200. Saya cakap kat dia, RM30 pun aku tak ada. Sebab RM30 tu, aku boleh hidup 2 hari. RM5 duit minyak motor, RM10 makan untuk pergi kerja. Gaji yang masuk, tak pernah cukup. Masih lagi short 200-300. Siapa pernah berada keadaan macam ni? Saya pernah berada dalam keadaan macam tu tahun 2014, 2015. Gaji masuk tak pernah cukup. Short 200-300, 600 tak cukup. So, celah bedah mana saya nak jadi duit buat marketing walaupun saya pergilah belajar pun. Saya dulu belajar Facebook ad tuan-puan 2013-2014. Tapi saya nak buat tak boleh. Nak buat macam mana? Duit gaji tak pernah cukup. Short tak cukup lagi 600 sebulan. 500 sebulan. Pinjam sana, pinjam sini. Okey. So, macam mana saya nak buat ni? Nasib baik sekarang ada TikTok kan. So, you boleh buat konten kat TikTok, jangan lupa. Tapi, saya nak tunjuk, ini antara solusi fantas saya lah. Dan benda ni mungkin, you sebagai founder, boleh advise, boleh bagi tahu anak buah, ejen-ejen, dropship. Terutamanya dropship. Kalau you ada dropship, lagilah. Selalunya dropship ni mereka datang sebab mereka tak cukup duit. Tak adanya orang yang hebat-hebat, duit banyak, nak buat bisnes online, tuan-puan. Orang yang kaya, dia pergi invest. Buat marketing ni penat. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Ada yang hutang Facebook ad tak bayar. Saya faham, saya pun pernah. Tuan-puan, orang kaya nak buat marketing ke? Kalau saya kaya, saya tak nak buat marketing, tuan-puan. Saya pun penat hari-hari nak buka Facebook ad tu. Penat nak tengok. Sebab saya tak kaya mana pun. Orang kaya dia nak invest je. Dia nak invest duit buat duit. Tapi kita yang tak berapa kaya ni, okay, saya pun tak berapa kaya, tak cukup ni, kena buat kerja. Tapi ada lagi satu situasi, saya pernah berada dalam tu, memang teruk gila, duit tak ada. So macam mana? Guna apa-apa yang ada lah. Contoh sekarang TikTok content. Tolong buat TikTok content. Okay, tapi malam ni kita tak sentuh pasal TikTok lah. Sebab TikTok ni, dia bagus tapi you kena bagi masa. 3 bulan, 6 bulan kan. You kena konsisten buat konten, rajin buat live dan sebagainya. Okay. So, apa cara solution pantas untuk you dapat cash dulu? Untuk you punya agent, untuk you punya dropship, merasa sale dulu. Saya cerita ni benar-betul tuan-puan. Kalau you ada dropship, you ada agent, dia baru join minggu ni, dia baru join under you minggu ni, kalau minggu depan dia tak dapat rasa duit, dia tak akan kekal dengan kita. Itu tips dia. Samalah dengan tim Solvi pun. Bila anda rekrut bawahan anda, tak kisahlah anda bisnes apa, first thing anda kena fikir macam mana nak bagi dia rasa duit. Kalau dia tak rasa duit, dia akan melompat, dia tak akan setia dengan kita. Okay, macam mana nak bagi dia rasa duit? Kita paksa dia buat iklan berbayar? Memang taklah. Sebab dia akan kata, saya pun tak ada duit, sebab tu saya join under you. You paksa aku buat iklan berbayar juga. Boleh, pakai duit kau boleh. So macam mana? Nak suruh dia buat konten TikTok, lambat. Tak sempat 6 bulan, dia tak rasa duit, memang dia tak buat lah. Tambah kalau industri takaful kan. So, ada cara pantas, dia tak perlukan duit. Semua orang tahu, bukan susah pun. Facebook group kan ada. Facebook group kan ada. Contohlah. Okey, contoh. Orang nak menjual takaful kan. Okey, saya cuba cari satu iklan takaful. Tambah kalau anda rekrut takaful kan, orang yang baru nak buat takaful, dia kena pergi exam dan sebagainya. Bila dia pergi exam, dia berjaya buat apa? TBE, dapat license apa semua. Lepas tu 2 minggu dia tak dapat sale. Dia tak dapat closing satu klien pun. Hampir sebulan dia tak closing klien. Memang dia akan down lah. Bila dia down, apa jadi? Dia akan buat kerja lain. Dia tak buatlah bisnes online. Dia kata bisnes online ni tak menjadi pun, bohong je. Dia orang ni ILO je. Okey.
So apa susah? Boleh je. Contohlah saya ni ejen takaful, okey. Saya masuklah mana-mana Facebook group kan. Contohlah geng anak Melaka. Saya terpaksa buat macam ni lah. Tak ada duit. Kalau ada duit, kita buat Facebook ad. Kalau tak ada duit, nak cepat buat Facebook group yang tak payah bayar. Okey. So letaklah poster, gambar atau video. Dan bagi saya ni tak susah dah zaman sekarang. Okey, leader boleh bagi, kita boleh buat sendiri. Okey, contohlah. Okey, sebenarnya poster ni pun tak bagus. Okey, alright. Copy and paste je iklan. Post. Dan benda ni bukan susah. Kita ajar je anak tim kita ataupun you sendiri pun, kalau you belum ada bajet buat iklan berbayar yang tinggi, you buat lah ni. Tapi kena rajin lah, kena konsisten. Okey, salah satu cabang. Dan sambil-sambil tu, kalau belum ada bajet lagi, jangan lupa buat konten TikTok kepada siapa yang boleh bercakap depan video. Okey, tapi saya bukanlah power sangat TikTok, baru 1,000 followers dah. Okey, repost sekarang tak sempat. Alright, saya tengok chat sekejap. XZ marah 80. Okey, betul memang latihan. Okey. So, ada jalan untuk kita yang belum ada bajet iklan berbayar at least RM60, RM100. Okey. Right. Saya cukup pantang sikit lah tuan-puan. Kalau tuan-puan nampak di online, dia kata sekarang ni buat iklan berbayar murah. Okey, berhati-hati. Okey, jangan percaya sangat gula-gula. Maksud dia, oh, satu sale, nak dapat satu sale RM5 je, RM3 je dapat satu sale. Itu aku memang, sorry to say lah, aku macam, betul ke ni? Takut kencing ke ni? Faham tak? Okey, sekarang ni kos iklan berbayar, kalau nak dapatkan satu sale, RM10 tu kira power lah. Kan? RM15 tu normal lah untuk dapat satu sale yang berharga. 99, 89 kan? Kalau dia cakap RM3 je dapat satu sale, macam tak kenalah dengan benda yang aku buat hari-hari. Saya nak dapat satu orang WhatsApp pun RM5 lah. Kan? Tapi bisnes yang tinggi sikit lah. Yang finance. Okay, bisnes saya finance sekarang. Memang saya buat hari-hari. Saya tunjukkan anda tadi kan. Saya adalah orang yang real. Okay? Saya bukan alio. Nak dapat satu orang WhatsApp aku pun dalam bisnes finance, RM5. Kalau tuan-puan jual rumah, buat Facebook ad, mungkin RM10, RM20, mungkin RM12. Tak ada makna 50 sen, tak ada lah. Itu zaman dulu boleh lah. Sebab kita sekarang dah ramai kompetitor. Pesaing. Kenapa ramai pesaing? Sebab ekonomi tak cantik. Bila ekonomi tak cantik, semua orang pergi berniaga online. Semua orang yang dulu selesa bekerja, kan? Ini saya cerita kenapa sekarang ni marketing makin susah. Dia macam ni. Dulu, kalau setuju kau setuju dulu tahun 2012, tahun 2010, orang yang bekerja, dia bekerja. Dia takkan bisnesnya. Betul tak? Setuju tak? Tak setuju tak apa, tak kisah. Sebab saya dulu start kerja 2010. 2010 baru adalah tahun pertama saya bekerja. Saya dulu bekerja. Saya tak buat bisnes online tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012. Tak buat bisnes online, aku kerja je lah. Kerja saya buat sale lah. Jumpa orang buat sale. Online-online ni saya buka Facebook ni untuk orang kata apa, sosial je. Tak berniaga pun dalam Facebook tu. Tapi sekarang tuan-puan, orang yang bekerja pun buat bisnes online. Sudah. Okay. So, semua orang pakai jadi peniaga. Bila jadi macam tu, company advertising macam Facebook ad, Google ad, TikTok ad semua, dia nampak opportunity nak jadi kaya. Inilah peluang dia orang. So, bisnes yang paling dahsyat dalam dunia adalah bisnes pengiklanan. Takkan mati. Alright? Dan kita lah yang akan membayar dia. Termasuk saya. Okay. Alright. So, tak nak kita pakai je cara yang mana ada. Kalau TikTok, cara buat konten. Okay, tapi kalau anda nak cepat, buatlah Facebook group macam tadi. Okay. So, you boleh pergi. Mana lagi? Buka lagi grup yang lain. Contoh. Community Jasim pula. Benda yang sama. Copy paste. Lepas tu, letak gambar. Dan benda ni, tak perlu masuk kelas ribu-riban untuk belajar. Apa yang saya tunjuk pada tuan-puan sekarang kan? Tak perlu belajar pun, you all pun boleh buat. Copy paste post. Cuma kalau laju kena block lah. Okay, siapa kata marketing tu susah sangat? Tak. Selepas anda boleh faham customer, anda faham customer avatar, you know your customer, okay, you tahu apa yang customer you nak. Okay, contoh dia cakap macam ni. Dia tahu, okay, customer nak takaful free.
Jadilah pengguna SIM card. Dia tahu customer dia nak takar full-full. Contoh. Nampak iklan ni bagi saya adalah menunjukkan apa yang customer you nak, apa klien you nak. Itu saja. You dah start boleh buat marketing. Poster tak ada masalah. Ini pun tak ada masalah. Boleh copy paste post. Tapi laju-laju kena block lah. So tak ada masalah. So saya nak tunjuk. Adakah cara ni memang masih lagi valid ke tuan-puan? Tak apa. Kita buka lah satu grup ni. Shopee Viral Chat kan. Okay. Sekejap. Saya cari racun. Shopee Chat. Dia ada banyak cara lah. Kalau tanpa iklan berbayar ni. TikTok content. Buat live. Ni pun salah satu cara. Okay. Apa lagi? Orang kata apa? Roadshow tu kena buat. Okey, tuan-puan, tengok. Satu orang ni nama dia MD Masud. Letak iklan jual sofa ni dalam Facebook group tak bayar. Ada je orang komen. Pak Jalan Lepas. Ada orang nak PM harga. Mesti cara ni valid. Okey, tapi tengok kepada produk demand anda jugalah. Dan sebenarnya bergantung kepada rajin tak rajin lah you post dalam Facebook group ni. Okey, sama juga tuan-puan. Dia macam ni lah. Saya bila jumpa orang, saya cerita, okey, jom buat marketing. You ada duit tak? Selalu cakap, tak berapa banyak duit dah. Habis tu, aku nak buat kau punya ads macam mana? Kau sehari RM60 pun susah. Aku pun susah nak buat iklan kau. Aku nak speed test lagi kan. Aku nak try banyak iklan ni, perlu pakai duit ni. Ada orang tanya saya, nak buat marketing. Macam mana ni? Duit ada tak? Saya tanya terus, duit ada tak? Tak apa nak ada lah. Okey, tak apa. Tak apa nak ada lagi, tak apa. Nantilah buat. Cuma sekarang you boleh buat macam ni. You buat TikTok content. Lepas tu alasan keluar. Tak berani tunjuk muka. Pula. Tak tahulah. Perempuan mungkin berani, baguslah. Lepas tu apa tahu? Tak sempat. Asal-asal famous. Tak sempat lah nak buat konten, nak record video. Ketiga. Tak ada idea lah nak buat video macam mana. Tak tahu nak cakap apa. Okay. Tak apalah. Kau buat live lah. Live. Live kat TikTok ke, live kat Facebook ke. Weh, tak ada masa lah. Macam tu pula alasan. Bagi saya tak tahu kalau tuan-puan terasa minta maaf. Okay, ini apa yang saya pernah dengar daripada orang yang saya jumpa. Saya bagi cadangan lah buat TikTok konten lah bro. Tak berani tunjuk muka, tak sempat, tak bagi dia datang lah. Aduh, kau ni, yang ni pun tak boleh. Tu macam mana ni? Kau buat ni lah. Post dalam Facebook group lah. Kan, senang lah. Muka tak payah keluar, tak payah ada idea, post iklan je. Tapi kau make sure iklan kau tu, posting kau tu janganlah nampak teruk sangat. Okey. Alasan lagi ada datang. Tak sempat lah. Alasan, tak sempat. Memang tak sempat pun, saya faham. Okey. Bosan lah. Kena block lah. So ini halangan-halangan. Ini semua jenis-jenis marketing yang tak payah bayar pun. Tuan-puan pun boleh buat, tak payah ajar. Saya cerita macam ni pun, alah, setakat macam ni aku pun tahu buat. Yes. Siapa kata ilmu ni tinggi sangat? Cuma apa yang masalah kita konsisten je. Nak buat tak nak buat. Okay. Kita ada bajet tak nak bayar orang untuk buat marketing untuk kita? Kalau you ada bajet untuk bayar orang buat marketing untuk you, teruskan, lagi bagus. Kalau tak ada, ini antara idea you boleh buat. TikTok content, live, post dalam Facebook group. Tak susah. Masuk je Facebook group. Okay. Kepada yang tanya tadi kan, macam mana nak buat ni, masuk Facebook, cari group. Carilah group mana-mana yang kawasan anda. Contoh, you tinggal kat Petaling Jaya. Penduduk Petaling Jaya ada kan? Okay, contoh. Masuk dalam grup penduduk Petaling Jaya. Masukkan gambar. Ataupun post video. Okay. Masukkan ayat yang ada anda punya link website ke, link Shopee ke, link WhatsApp kan? Post. Dan benda ni bukannya benda baru. 2011, 2012, 2013 dah ramai orang buat. Saya baru start 2014. Okay. Tapi cara tak payah bayar ni pun
Tak boleh buat juga sebab tak ada masa. Bosan. Kena block. Habis tu nak buat macam mana? Saya pun susah juga nak cerita kan. That's why lah Solvy kami nampak okay. Ramai orang boleh belajar Facebook Ads tapi ramai orang tak boleh buat. Ada yang boleh buat lah. Pergi belajar Facebook Ads ni bayar 100, ada yang 1000. Tapi bila nak buat tak konsisten. Bila buat tak jadi, tak ada duit dah. Okay. Pergi buat TikTok Ads sama. TikTok content dah pergi belajar apa semua. Sangkut dekat mana? Dekat idea. Dekat strategi buat video. Dekat kualiti video yang sangat teruk. You kena invest dalam mikrofon, dalam writing, dalam video dan sebagainya. Okay? Dan sangkut dari segi competition. Dekat TikTok pun sekarang sangat competition. Nak dapat view bukan senang. Right? So, boleh guna cara tadi. Facebook group. Okay? Bila guna Facebook group, kami Solvy, saya sendiri yang suka buat post iklan dalam Facebook group dulu, nampak masalah kemudian adalah bosan. Masalah kemudian adalah tak ada masa. Samalah kalau tuan-tuan puan founder, you all punya anak team, sering mengadu masalah tak ada masa buat marketing. Betul tak? Siapa pernah ada anak buah ataupun agent downline you, ada bagi alasan macam ni? Kan, bila kita tegur, kenapa you drop performance bulan ni? Kenapa stay tak apa cantik Dia cakap, bos saya tak ada leader, saya tak ada masa lah, kurang masa sekarang, anak saya tak apa sihat, saya nak kena pergi hantar anak saya ni, macam-macam lah. Siapa ada masalah ni? You punya anak team. Tak ada masa. Dia bagi tahu tak ada masa nak buat marketing. Tapi kita tahu dah, dia ni memang tak ada bajet. Dah tak ada bajet, tak ada masa pula. That's why Solvy nampak kita buat satu sistem yang mana saya nak tunjuk lah. Sebab tuan-puan pun tahu tadi kan, nak buat poster, dunia dah ada Canva. Okay, saya nak bagi tuan-puan fikir. Nak buat poster, dunia dah ada Canva. Sistem. Okay, bagi saya very good sistem. Sangat hebat. Satu dunia pakai Canva. Memudahkan kita semua. Nak buat video, dah ada InVideo dan banyak lagi company. Nak buat copywriting, you boleh pakai ChatGPT. Nak cari konten, ChatGPT. Okay. Tapi ada satu lagi ruang di sini yang mana Solvy boleh tolong, kami boleh tolong ialah nak bagi ramai orang nampak. Itu yang kita tolong. Nak bagi ramai orang nampak dalam dunia online. Terutamanya Facebook, you ada dua option. Option pertama, anda boleh buat Facebook Ads. Macam ni. Okay. Macam ini contoh hari Isnin nanti, saya akan buat iklan. Tuan-puan kira sendirilah iklan saya berapa. Hari Isnin mana? 5 iklan. Okay. Saya tunjuk yang memang ini kerja saya. Marketing is my job every day. So Isnin nanti akan berjalan 5 iklan lah. Tadi saya ada 2 account ads. Okay. You see how much lah. 300, 400, 500, 600, around 600. Okay. So nak bagi ramai orang nampak dekat Facebook, number 1, yes, Facebook ad. Okay. Walaupun you mungkin boleh guna RM60 lah. RM60 sehari tu minimum lah tuan-puan RM60 sehari tu minimum lah bagi saya Facebook ad ni. Jangan cakap nak buat Facebook ad RM5 sehari Aku azan nanti. Saya azan nanti. Okay. Kedua, buat Facebook group tadi, tapi saya nak share cara bijak. Okay, iaitu menggunakan sistem. Seperti mana tuan-puan dah biasa nak buat poster guna sistem Canva macam ni. You boleh tukar-tukar contoh. Boleh tukar-tukar poster dia kat belakang. Jadi poster lain. Okay, guna sistem. Tahu kan dalam marketing ni penting tak sistem. Saya nak tanya soalan last lah. Lepas tu saya nak tunjuk sistem ni. Dalam marketing, saya nak tanya dalam ni semua, penting tak sistem ataupun teknologi ataupun software macam ni? Seperti mana tuan-puan lihat Canva sekarang. Penting tak? Bagi saya sangat penting lah. Okay. Kalau tak ada Canva, saya pun tak reti buat poster. Saya bukan designer tuan-puan. Tapi bila ada Canva, dia sangat membantu saya. Saya bukan nak jual Canva kepada tuan-puan malam ni. Tapi saya nak bagi tuan-puan nampak
Marketing sangat perlukan sistem dan software. Dia membantu kita, memudahkan kita, bagi kita mudah cepat. Dia boleh bantu anak buah tumpuan buat marketing lagi dahsyat. Sebab itu Solvy kami nampak, okey, sekarang ni kita nak bantu usahawan, kita kena buat sistem. Seperti mana Canva buat sistem untuk buat poster, macam ni, saya boleh buat macam ni, guna Canva, guna AI. Seperti itu jugalah Solvy, kita boleh bantu masyarakat di Malaysia dan satu dunia usahawan dengan kita keluarkan sistem kami sendiri, nama dia Fboom. Ini software kami buat, Solvy buat, dah umur dia 3 tahun dah. Software ni untuk Facebook, software ni, sistem ni kena pakai dalam laptop dan komputer. Okey. Saya nak bagi tuan-puan nampak aje. Anak buah tuan-puan nak pakai poster, dia orang boleh guna Canva. You punya syarikat nak buat poster, designer you guna Canva, Illustrator, AI. Dia tak guna, dia tak buat design guna tangan, dia tak lukis pun. Dia pakai Adobe Illustrator lah. Dia advance. Okay, yang mana nak buat video, dia boleh guna Adobe apa tu Premiere Pro. Edit video kan, CapCut. Nampak? Orang yang buat marketing semua pakai sistem. Tak ada manual-manual lah. So sama juga. Nak bagi ramai orang nampak kat Facebook, kita pakai sistem. Either you pilih Facebook ad, bagi saya sangat bagus, very good, tapi you need have money. Okay, kalau tak ada money, tak apa-apa nak jadilah. Atau, you kalau kurang sikit money, you boleh pakai ni. Sebab yang ni, RM1 je sehari. Okay? So kita tengok apa sistem ni boleh buat. Okay, saya dah nak cerita je lah. Saya nak tunjuk demo. Alright. Seperti mana yang tuan-puan tengok Canva, kami pun ada sistem. Okay? Saya buka kepada tuan-puan. Apa sistem ni boleh buat? Terutamanya kalau you all ada anak buah, dropship, downline kan. Mereka ni tak ada semangat sebab dia orang tak ada sale. Yang mana buat takaful, you rekrut orang. Sebulan tak ada sale, memanglah dia tak nak buat dah. Dia pun rasa, buat apa? Rupanya kalau you all cuba bagi, bro, Amin, kau dah buat takaful sebulan, tak closing lagi. Kenapa ni? Tak prospecting okey ke? Tak, saya tak ada masa lah. Tak apa, you try pakai ni. You tengok benda ni boleh buat apa. Okay, saya boleh buka satu akaun Facebook dalam ni. Alright. Kepada yang ada dah, software ni tolong update to the latest version. Dan tolong konsisten pakai. Mula-mula memang you rasa macam tak pandai pakai. Tapi kalau dah hari-hari pakai, mestilah akan pandai pakai. Sama lah macam Facebook ad. Kena hari-hari pakai. Cuma yang ni kalau silap pakai, duit habis lah. Okay? Yang ni silap buat, duit habisnya. Yang ni silap buat, tak apa lagi. Duit tak habis sangat. Paling-paling pun RM1 je habis sehari. Kalau rugi pun RM1 je sehari, apalah sangat. Okay, alright. So, software ni nama dia Fboom untuk Facebook. Dia boleh buat apa tau? Saya expand. Maafkan saya lah, suara agak rock malam ni. Okay. Okay, dia boleh buat apa? Saya boleh keluarkan. Saya import. Okay. Kepada siapa macam mana nak tahu, ramai orang nampak dekat Facebook kan. Saya tengah tunjuk solution. Saya bukan ajar tuan-puan. Saya tak sempat nak mengajar. Saya tunjuk solusi. Ini you boleh buat. Bukan nak mengajar. Mengajar ni saya tak minat dah. Saya tunjuk solution. Dan memang tim saya pun sentiasa buat benda ni. Ini solution kami. Kan ada orang tanya macam mana nak buat iklan percuma. Iklan ramai orang nampak. Inilah. Mengajar-mengajar tu teori. Tak nak. Kita buat terus. InsyaAllah. Alright. So first dia boleh buat apa? Saya boleh keluarkan grup-grup Facebook yang saya dah join. Okay. Saya cari jap mana grup saya. Okay, sementara cari tu lambat, tak apa. Okay, saya tunjuk. Sebenarnya macam ni, kita ada satu fungsi dalam sistem ni. Okay, bila saya pergi ke group tools, saya tekan extract, dia akan keluarkan semua grup-grup yang saya dah join. Dia akan keluarkan nanti. Nampak dia tengah scan grup-grup Facebook yang saya dah join. Nanti dia akan keluarkan. Okay. Sementara dia tengah keluarkan tu, right, saya buka satu lagi akaun Facebook. Okay, sebab dia boleh run banyak-banyak akaun. Yang ni saya cuba cari saya punya orang kata apa?
senarai grup yang saya dah join. Okay. Okay, dah jumpa. Okay, alright. Okay. Ini pun ada satu fungsi lagi dalam sistem ni. Okay, yang pertama, okay. Yang pertama, alright, bila saya tekan extract, dia akan keluarkan semua grup-grup yang saya dah join. Nampak grup-grup Facebook yang saya dah join. Alright, itu fungsi pertama dia dalam ni. Fungsi kedua adalah saya ada satu button ni, nama dia import. Saya akan import grup-grup Facebook yang saya dah join. Itu nombor 2. Nombor 3, saya boleh buat apa? Okay. Saya buka sistem ni. Okay, nombor 3 saya boleh buat apa? Saya boleh setkan masa untuk robot ni, sistem ni iklankan untuk saya. Contohlah, saya buat cepat sikit lah. Right? Time setting. Kita ada satu fungsi nama dia time setting, di mana sistem ni akan iklan untuk saya mengikut masa ni. Right. Nombor 4, okay, saya akan gunakan satu fungsi ni nama dia post content. Post content, okay. Dan tuan-puan fokus, ini solusi yang mudah untuk anda punya agent, anda punya dropship. Sebab dia tak ada duit. Kalau dia ada duit, suruh dia buat Facebook ad, gitu guys. Bila dia tak ada duit, kita kata rajinlah post kat dalam Facebook group. Dia kata dia bagi alasan, tak ada masa. Tak sempat nak buat, bosan. Tak apa, kata kat dia, you pakai sistem. You buka je sistem ni, you pergi pilih gambar iklan, poster ke atau video. Contoh macam ni. Right, boleh masuk banyak gambar iklan. Letak ayat iklan. Susun baliklah bagi cantik kan. Kemudian tekan sahaja start. Okay, saya nak tuan-puan imagine, bayangkan tuan-puan ada software macam ni, sistem macam ni. Apa sistem ni boleh buat? Dia yang tolong iklan untuk kita. Dia yang tolong post iklan kita ke dalam Facebook group. So ini kami pakai. Company kami Solvy pun meminta kita orang punya agent affiliate seramai beratus-ratus orang tu pakai software kami. Sebab tu tuan-puan tengok followers Facebook page kami 80,000 kan. Sebab kita ada software ni. Nampak tak? Dia type iklan sendiri. Ini sebenarnya rahsia Solvy lah. So, ramai orang kita ajak dia pakai dulu sistem ni sehingga dapat sale. Bila dapat sale, kumpul duit, baru pergi buat Facebook ad. Baru ready tuan-puan. Ramai orang, dia terus nak pergi buat Facebook ad, dia tak ready. So, bila dia buat tak jadi, duit hilang, dia takut nak buat. So, inilah sistem yang bantu untuk lagi ramai orang nampak. Sebab bila ramai orang nampak, marketing akan jalan lah. Alright? Okay? So, kalau tuan-puan punya anak buah atau you sendiri tak ada bajet besar nak buat Facebook ad, tak ada masa nak buat, mungkin ini salah satu solution yang you boleh consider. Pakai sistem. Sistem akan tolong typekan iklan automatic macam ni. Okey, kalau sebelum ni siapa yang selalu kena block kerana anda copy paste. Tapi saya bagi tahu programmer saya tolong type iklan macam ni. Dia akan type semua. Nanti saya tengok chat dia akan masukkan gambar, lepas tu dia akan post mengikut selera master. Nampak dia post dah dalam grup kedua. So kita pun boleh check. Oh, sukses, nampak. Okay, selalunya satu hari, kalau account tu tak ada masalah, dia boleh post dalam 150 ke 300 kali lah iklan. Okay. Sebab saya faham, ramai orang poster tak ada masalah. Copywriting pun sekarang tak ada masalah. ChatGPT ada. Dan you all pun selalunya ambil copywriting orang tiru pasti. Video tak ada masalah. Boleh upah orang buat video. Yang ni yang masalah besar. Sebab benda tu buat sekali je. Yang ni kena buat setiap hari. Poster sekali, mungkin dalam sebulan tu sekali je lah. Kan? Mungkin seminggu sekali. Tapi yang ni every day.
Benda ni tak boleh berhenti. Iaitu nak bagi ramai orang nampak. Dia ibarat kena bagi flyer sebanyak-banyak kan. Yang ni post banyak-banyak lah. Okay, ataupun you kalau ada duit, tolong buat Facebook ad. Kalau tak ada duit, mungkin ini boleh bantu. Bayangkan kalau you ada anak team kan, 10 orang. 10-10 ada sistem ni. Memang iklan you terabur, bersebar lah dalam Facebook. Itu apa saya nak cakap lah. Okay, nampak dia boleh buat. Ni tengah buat iklan. Yang ni pun, akaun kedua, saya boleh buat benda yang sama. Saya pergi ke group setting. Time setting saya lajukan. Time setting ni sebenarnya untuk elak minimumkan risiko kena block sebenarnya tuan-puan. Okay, cepat sikit 10 saat 30 saat. Sebenarnya kena buat 250 ke 350. Lama sikit supaya dia selamat. Nanti saya tengok chat saya akan jawab soalan, don't worry. Okay, sebab saya nak cepatkan sikit. Terlampau panjang pula. Okay, so saya guna cara sama. Saya pergi ke post content, saya masukkan gambar. Okay, jangan keluar, masa saya 5 minit lagi. 5 minit kita akan habis masa saya. Okay, don't worry. Saya masukkan gambar, saya masukkan ayat dan saya tekan start sahaja. Anda sebagai leader, sebagai founder, kalau anak tim you all tak buat marketing, you all boleh marah dia sebab dah ada software pun yang senang macam ni. Kan, tuan-puan tengok saya setting macam mana. Sekejap kan, letak masa, letak gambar, letak ayat, tekan start. Katakan dia kalau tekan start pun kau tak boleh buat, memang kau yang malas lah. Tak ada alasan lah untuk marketing. So kalau dia orang kata tak ada masa nak buat, tak sempat lah kan, itu semua alasan. Sebab dia orang dah ada dah sistem ni. Contoh, kita suruh buat Facebook dia orang tak nak buat. Takkan nak paksa dia kan, nak kena pakai duit benda tu. Suruh buat konten kat TikTok, tak mau tunjuk muka, malu, tak tahu nak cakap apa, tak ada konten. Alasan pula kan kepada leader-leader takaful jual rumah ni kan. Banyak tak dapat alasan daripada downline. Suruh buat konten TikTok tak berani. Tak ada idea, tak tahu nak cakap apa. Mic tak okey, kamera tak okey. Suruh post dalam Facebook group. Tak sempat lah, bosan lah, kena block lah. So kalau dia orang ada benda ni, dia orang tak bagi dah alasan kat you. Kenapa you punya team kurang sale? You punya revenue kurang kerana anak team you tak agresif. Kenapa mereka tak agresif? Sebab mereka masih lagi manual. Dan mereka belum ada bajet duit yang besar. Bayangkan kalau mereka semua ada benda ni, dan one day, mereka semua ada duit, buat iklan berbayar, buat Facebook ad, memang gila lah you punya team. Bukan senang tau nak dapat downline yang sanggup keluarkan duit buat Facebook ad, TikTok ads, Google ads, bukan senang. Saya pun banyak affiliate daripada tahun 2019. Nak paksa affiliate buat ads lah. Wah, macam mau tak tahu nak cakap lah. Okay, nampak iklan ni. Alright, so saya tunjuk pada tuan-puan, dia boleh jalan serentak. 2 akaun Facebook buat iklan serentak. Kalau you ada 10 boleh buat akaun serentak. Okay, dah setakat ni kita bukan ada fungsi tu saja. Kita ada fungsi di mana you boleh buat auto share post. Dia auto share iklan. Dia pun ada fungsi auto add friend. Maksud dia ada setting sikit lah kan. Tekan start, tekan auto add kawan. Okay, alright. Saya tengok chat sekejap. Maafkan saya. Okay, sementara sistem tu tengah jalan. Gambar boleh tak banyak. Farhana Fazil tanya gambar kan. You boleh tarik banyak-banyak sebenarnya. Bukan satu je. Kalau boleh 10 lah. Okay, admin group itu biasa. Macam ni. Guna handphone, pergi join group. 100 group pun jadilah. Grup-grup yang tidak disekat oleh admin. Banyak grup. Grup dalam Facebook Malaysia ni ada beribu, berpuluh ribu. Takkan you tak jumpa 100 yang tak sekat. Yang bila you post dia keluar. Tapi tolonglah benda ni, konten you jangan langgar polisi Facebook. Yang tu saya tak boleh tolong. Tapi kalau siapa yang membeli, selalunya kita akan ada kelas. Apakah polisi-polisi Facebook yang you tak boleh langgar. Sebab kadang-kadang you all post kena block bukan disebabkan you all pakai software dan sebagainya, tapi benda konten anda tu melanggar polisi Facebook. Yang tu buat Facebook ad pun kena juga disable. Kan? Ramai orang sebenarnya dekat Facebook ni dia tak faham undang-undang Facebook. Sama lah dekat TikTok. Dia kan ada undang-undang dia. Nanti kena ban account lah, kena buang delete video, sound kena mute. So, sebenarnya kita tak sempat lah nak share. Sebab setiap social media dia ada undang-undang, ada polisi dia. Kebanyakannya kena block disebabkan polisi tersebut. Okay, saya reply saya siap. Harganya tak apa, nanti cerita dululah nanti
Okay, kalau Izwan, kalau you dah pakai, you kena ada standby banyak account, so you boleh rotate account. Izwan, sebab tu kita galakkan kalau you ada banyak account, you boleh buat rotate. Okay, kena download ke app Bookmax ni? Okay, software ni memang dia kena install dalam komputer atau laptop lah macam ni. Okay. Ada orang tanya harga. Yes, benda ni memang ada harga dia. Okay, kita bukanlah boleh bagi free macam tu sebab tuan-puan kena faham lah. Developer saya punya gaji dia tak minta RM2,000 tuan-puan. Kan? Siapa yang nak buat sistem ni, siapa yang nak buat maintain ni, developer punya gaji bukan RM2,000 tuan-puan. Tuan-puan kalau pergi tanya developer yang mana programmer ni, gaji dia orang bukan RM2,000, gaji dia orang US dollar. Berbelas ribu seorang. Yang nak jaga ni 6 orang. You imagine lah. So dia ada sikit harga tapi bukanlah mahal sampai ribu-riban lah. Itu kita kejam sangat. Harga dia lebih kurang RM1 je sehari. Okay, hint dia. Okay. Bawah 1K modal. Oh, sangat okey dah tuan-puan. Puan Suraya. Dia tak sampai bukan 500 lebih macam tu lah. Sehari RM1. Itu saya cakap kalau sehari RM1 rugi pun tak ada masalah. Kalau buat Facebook ad, you salah buat. Dia bukan rugi RM1. Dia mungkin 60, mungkin 100. Okay, saya pun biasa rugi banyak dah. Right, macam ni permulaan. Bukan saya nak menidakkan Facebook ad. Saya sendiri dah tunjuk, saya suka buat Facebook ad. Tapi saya jumpa ramai orang yang saya, okay, you nak belajar Facebook ad. Ni kawan-kawan saya lah. Kawan saya ni ramai saya jumpa. Saya boleh ajar dia Facebook ad. Malah saya kata, bawa my komputer. Aku setting untuk kau Facebook ad. Tapi saya setting, lepas seminggu, kau punya iklan jalan lagi tak? Aku dah stop lah. Aku tak jadi lah. Dia tahu apa. Macam tu pula. Itu yang saya geram tu. So, daripada kau dah tak boleh buat apa lain. So, pakai software ni dululah. Nanti simpan duit. Simpan siap-siap RM3,000 untuk sebulan buat Facebook ad. Senang. Ini buat sampai 2-3 hari, stop. Apa nak jadi marketing macam tu? Saya ni kawan-kawan saya, bukan you all. Okay, saya ada kawan-kawan. Saya sampai sanggup, okay, bawa laptop. Aku setting untuk kau. Aku buat poster untuk kau. Tapi buat lah, tak jalan. Tu geram tu. So alhamdulillah saya tolong, dia beli software saya kan. Dia run dulu pelan-pelan, kutip duit, simpan. Akhirnya sekarang dia memang dah buat Facebook ad lah. So kepada yang player Facebook ad, teruskan, tambahkan lagi anda punya budget, tak kisah. Tapi dalam masa sama, bayangkan kalau ada benda ni run kat belakang. Sini boleh bagi sikit untung. Facebook ad bagi banyak untung, lagi beruntung-untung. Macam itulah tuan-puan. Okay? So, saya mohon diri dulu sebab saya bercakap banyak sangat. Maafkan saya kalau agak drag. Sebab saya begitu semangat sekali. Saya share benda ni sebab ini kerja saya tuan-puan. Kerja saya. So, saya share dari hati. This is my job. So, saya share. Memang saya buat hari-hari. Okay, saya buka IELTS tuan-puan. Alright, memang kerja saya. So, saya share cara saya lah. Kan? Saya bukan nak ada modul nak tunjuk. Saya cerita dari kerja saya sendiri. Everyday memang my life is marketing. Boleh tanya Tuan Zul lah. Kalau dia jumpa saya, tak buka Facebook ad, tak sah. Hari-hari buka Facebook ad tuan-puan. Hari-hari pakai buat marketing. Siapa kenal saya, kenal lah. Saya Zifu Viral. Okay, saya bukanlah Zifu sangat. Tapi saya letak branding Zifu Viral lah. So, saya memang kerja saya adalah marketing director Solution Berhad and marketing is my job. Nyawa saya. Saya tak tahu nak buat kerja lain dah. Okay, alright. Maafkan saya undur diri dulu sebab saya nak pas mula kepada sesat untuk sesi seterusnya. Maafkan saya jika terlampau drag. Kita ada benda menarik lagi. Next. Saya nak sharekan dekat sini macam mana pula untuk kita nak gunakan WhatsApp as a platform untuk anda buat marketing. Siapa kat sini tak tahu ataupun siapa kat sini belum pernah tahu cara WhatsApp untuk buat marketing. Siapa kat sini tak pernah tahu, tak pernah explore, tak pernah pakai WhatsApp untuk dia buat marketing. Dia just buat iklan dekat Facebook, kat TikTok dan sebagainya, mengharap orang pergi PM dekat WhatsApp. Tapi dia tak pernah menggunakan WhatsApp sendiri sebagai tempat dia menggunakan untuk marketing. Siapa kat sini tak pernah, tak tahu? Saya nak tahu, saya nak ajar orang yang tak tahu tu dulu. Yang dah tahu is okay. Saya nak ajar orang yang tak tahu tu. Okay, saya buat iklan dekat status WhatsApp je. Yes. But anda boleh buat more daripada status WhatsApp. Because status WhatsApp berapa ramai je orang yang save nombor kita kan. Orang yang save. Itu pun orang yang tengok dekat status WhatsApp. Kalau saya tanya Puan Su lah. Puan Su kalau buka WhatsApp, mostly akan cari chat WhatsApp ataupun status WhatsApp. Kalau saya tanya saya akan cari chat WhatsApp. Dah free, dah tak ada chat yang saya nak tengok, baru saya akan
turn pergi ke status WhatsApp. Itu pun kalau saya ada masa lah. Betul tak? Tahu kat status WhatsApp je. Alright. Boleh ke kita post dalam bentuk link bila kita post iklan? Boleh, tak ada masalah. Saya menjawabkan bagi pihak supervisor. Saya dah belajar sedikit lah, tapi agak jauh lah ilmu saya dengan Tuan Fakri. But hari ini saya nak sharekan sikit knowledge saya tentang WhatsApp. So saya straight to the point. Saya nak sharekan pula macam mana anda nak buat marketing dekat WhatsApp. But hari ini saya ceritalah. Selalunya orang nak buat WhatsApp marketing ni, orang nak buat marketing dekat WhatsApp adalah disebabkan this perkara. Apa dia? Dia nak buat dekat WhatsApp, dia takut dia kena ban. Betul tak? Sebab apa dia takut dia kena ban? Right? Dia takut dia kena ban. Okay. Alright, keluar. Okay, keluar yang full. Okay. So, siapa kat sini yang setuju dengan saya, dia dah pernah buat. Tapi dia kena ban dengan WhatsApp. Maksudnya dia pernah menggunakan WhatsApp sebagai marketing, dia sharekan iklan, dia bagi post copywriting, hantar gambar, tapi dah guna, dia kena ban. Siapa dah kena mengalami ni? Siapa yang pernah mengalami, biasa mengalami? Dua orang ni saya nak tahu, siapa? Ada tak yang dalam kalangan ni yang biasa ataupun terkena this situation? Boleh tahu? Ada tak yang nak kongsi? Tak ada? Kalau tak ada, maksudnya semua tak pernah lagi explore. Alright, so punca anda kena WhatsApp first adalah anda dapat 5 orang yang klik report dalam satu masa. Satu masa ni anggaran masa yang tempoh yang pendek lah, dalam below 1 hours macam tu. Orang report, pergi tekan button report. Kan bawah tu ada button report ataupun okay kan. 5 orang pergi tekan button report, insyaAllah gone nombor anda. Alright, itu yang pertama. Kenapa orang pergi tekan button report? Sebab ayat iklan yang sangat panjang, biasa kena block. Alright, Puan Syairah buat bisnes apa? Saya nak tahu juga. Kenapa kena block tu? Mungkin saya ada idea macam mana nak handover ataupun nak turn daripada block tu jadikan customer sayang dekat Puan Syairah. Alright. So, ayat iklan kita yang terlampau panjang. Siapa setuju dengan saya? Sekejap lagi saya tunjuk contoh. Macam mana ayat iklan yang sangat panjang yang merimaskan customer, yang tak nak customer baca, yang kalau saya sendiri tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan sendiri takkan berminat nak baca sampai ke hujung. Tengok je draft kita tengok daripada mata kasar tanpa kita baca sekian satu. Okay, skip, scroll message. Tak buka message pun ada. Betul tak? Alright, so ketiga adalah spamming iklan yang sangat banyak. Dahlah kita bagi ayat iklan panjang, betul? Alright, lepas tu kita pergi spam iklan satu-satu. Kita dah hantar, okey, dapat promo ni. Dan kedua, anda kalau pengguna yang lama, okey, nak upgrade, kita turun upsell, bagi ni, bagi tu, bagi ni, bagi tu. Harap maklum. Dia pergi balik poin yang nombor 1 tadi yang saya cakap, tekan je report. Senang. Tak perlu susah nak dapat lagi mesej daripada kau. Alright, yang keempat adalah iklan kita terus letak harga. Bukan tak boleh. But selalulah kan, saya tanya tuan-tuan dan puan-puan lah. Memang kita membeli ni tengok harga, yes. Lagi dalam cabaran ekonomi, harga yang tak tentu ni kan. Selalu kita akan belanja tengok harga. But kita ni terlampau tengok harga sangat ke? Kalau contohlah kan, kita dah biasa makan McD ataupun minum Starbucks ataupun biasalah makan kat warung. Kita agak-agak kalau kita nak belanja seseorang, kita makan ramai-ramai, kita akan tengok satu-satu. Okey, dia punya nasi goreng kunyit RM6.90. Okey, nasi goreng USA RM7.70. Kita particular ke tak? Kita cukup, kita tahulah anggaran poket kita dengan tempat tu. Sama juga kalau tuan beli meals dekat KFC, anggaran okey RM15. Okeylah, bolehlah. Kadang-kadang bukan sebab harga, kadang kita memang dah lapar. Memang kita perlukan. Lagi-lagi kalau anda betul-betul cari point, kenapa customer tu? Contoh orang yang beli Astro. Kenapa pandai puan nak attack orang yang beli Astro? Kalau kesihatan, kalau produk kecantikan, kalau produk property dan juga takaful. Kalau pandai nak target customer, you tahu kelemahan customer. Kenapa customer mesti ada polisi, mesti selagi senang, tak perlu tengok harga. Dan last adalah akaun WhatsApp tak matang. Akaun WhatsApp ni dia, kenapa saya tak nombor 5, ni adalah untuk advance. Orang yang advance. Sebab apa? Bila dia tak matang, dia akan pergi yang nombor 1 ni. Ataupun WhatsApp sini yang pergi ban dia. Alright, so saya nak tunjuklah. Kita ada satu robot yang mana kita boleh bantu overcome this perkara. Macam mana robot ni boleh bantu? Okey, izinkan saya share sekejap. Okey, dah habis. Okey.
Okay. Alright. So kita ada this robot system lah. Kita panggilkan dia Wabus. So apakah Wabus ni boleh buat kan? Alright. Okay, biasa kena block. Oh, bila saya dah share ni baru ramai berani nak keluar. Tadi punyalah saya minta 2-3 kali semua takut tak nak share. Okay, bila dah saya tunjuk result, dah bagi tahu kenapa the reason, baru ramai, oh saya pernah kena block, saya biasa kena block. Alright, biasa kena block makanan. Alright, okay. Saya juga pernah kena. Alright, thank you. Betul, malas nak baca. Sekarang bila hantar orang komen, tak ada orang tengok. Astro. Okay. Alright, so saya tunjuk macam saya cakap tadi. Ini saya complete set lah. Iklan yang panjang, ada harga, spamming. Okey, tengok. Saya tunjuk perumpamaan. Saya tak kata dia ni salah. Mungkin dia tak pernah lagi terima perkongsian daripada saya. So, periuk Syamila ni kan, dengan emoji love kuning, api-api. Assalamualaikum, ready stock hari ni, berminat boleh PMC. Kek batin RM6. Cheese code, Nestem. Cheese code very, okey. Boleh pick up di rumah Tanjung Lumpur, COD dari Batu 12 sampai Balok, cas COD RM RM3 sampai RM10. Kalau lah kan, andai katalah copywriting dia ni ataupun ayat iklan ni saya ubahlah. Siapa yang teringin saya hantar makanan depan rumah dengan apa yang anda idamkan. Jom saya beri makanan yang betul-betul membasah tekak dan menyelerakan perut anda yang berkeroncong. Saya tak cerita pun saya jual kek. Betul tak? Orang lapar ni, anda sualah apa pun, kalau kena dengan tekak dia, confirm dia nak. Kalaulah saya bagi ayat yang tu dekat WhatsApp, dengan disclaimer, saya bukan nak memburukkan, dengan ayat periuk Syamila ni. Mana yang Puan Su nak? Saya tanya Puan Su lah. Dia sporting nak layan saya punya conversation malam ni kan. Mana yang Puan Su nak? Ayat saya tadi ke dengan periuk Syamila? Which one? Yelah, mungkin dengan kek batin ni, oh aku teringin. Yes, betul. Tapi dengan saya offer anda dengan emosi, dengan anda punya energy, bagikan bayangan. Uish, orang hantar makanan depan rumah macam Foodpanda lah dia punya servis ni. Lepas tu dah aku tengah lapar. Tekak ni memang nakkan sesuatu. Memang mengidam kau-kau lah, nak kata mengandung. Dah tak boleh, dah kena ikat, contoh kan. Alright, lepas tu baru kita masukkan. Nah, saya ada berikan cheese code Milo Dinosaur melimpah isi sehingga keluar bekas. Tak perlu cerita harga. Senang saja, anda duduk rumah, saya hantar package siap delivery RM10. Contoh. RM6 campur RM3, RM9. Jadi kalau RM10, why not? Hantar depan rumah. Siapa yang nak berkira-kira, betul tak? Kalau anda boleh deliver some orang kata sukses, satu benda yang memang betul-betul dia nak, betul-betul nak kan, aku nak memang lapar ni, kau boleh hantar, betul boleh hantar ni, kau nak bagi orang 10, okey aku on, sebab benda ni betul lah, aku tak payah keluar, tak payah bersiap, tak payah make up, tak payah pakai tudung sarung, tak payah nak air baju pakai kan. Buatnya ada anak kecil lagi kat rumah, siapa nak jaga dia, ada orang hantar, aku boleh makan depan TV, tengok Astro yang kita beli daripada siapa tadi yang jual hero, Astro TS contohnya kan. Alright, so dekat Wabus ni sebenarnya saya nak tunjuklah macam mana robot ni boleh saya buat iklan macam saya edar flyer satu-satu dekat akak-akak yang ada dalam Zoom saya ni. Very special. Contohnya kan, saya ketuk pergi rumah lah. Saya pergi flyer dekat rumah, pergi dekat mall. Saya pergi kat rumah dah. Saya dah tahu siapa owner dia. Saya boleh keep in touch. Saya boleh keep contact dia. Tuan, macam mana? Kena pula saya duduk satu compound, satu area dengan dia. Solat pergi tempat dia, makan pergi tempat sarapan dia, pergi lunch dekat area dia. So, sentiasa nampak saya. So, Wabus ni boleh buat macam tu. Lebih daripada status WhatsApp. Maksudnya, kita sendiri pergi chat dekat customer tu. Very, very potential. Contoh malam ni ramailah. Sebabkan orang Joy B sporting, bukan saya kata yang tak lain tak sporting, minta maaf lah. Sebabkan ramai orang Johor Bahru. Saya tunjuklah. Macam mana malam ni orang Johor Bahru kan. Kata kan. Orang Johor Bahru yang nak apa? Yang dahagakan kekayaan tu kan. Malam ni saya belanja you guys. Tak gerek lah kan. Contoh kan. Alright, so saya contoh tulis Johor Bahru, saya tekan dekat facebook.com. Gerek saya orang Ganu. Boleh guna juga. Ganu dekat mana tuan?
Muhammad Sofian. Dekat mana Ganu tu? So contoh saya tag pada Johor Bahru lah. Okay. Alright. Okay. So saya nak tunjuk sekejap lagi. So list group yang keluar kat sini Wabus dia bantu saya untuk cari. Sebab kenapa dia tak keluar full lah? Because of saya cari untuk 2 page je. Hari ni saya nak demo cepat. Alright. So kalau mana yang ada tu akan ada lah. Okay. So saya tekan start. Wabus ni dia akan pergi satu-satu list group yang ada. So macam ni tak boleh join lah because of list group tu tak ni. So macam FOG company vet shop. Saya boleh join dalam group ni. So dia pergi next. Yang ni tak boleh buka sebab dia dah reset. Okay, dia pergi lagi next. Reset lagi. Don't worry lah. Sebab hari ni saya nak tunjuk saya ambil 5 group saja limited. So macam ni. Program high Q. Contoh. Okay. So saya pergi balik. Saya pergi dekat group yang dah ada ni. Saya clear sekejap. Tadi saya try untuk running lah. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan kan. Alright. Kalau Kuala Terengganu, tak ada masalah. Type je. Kuala Terengganu dekat situ. Nanti dia akan keluarkan list group orang yang ada dalam Kuala Terengganu. Group ni sebenarnya kalau tuan rajin, pergilah search dekat Facebook. Tapi saya nak tanya, tuan rajin kan nak pergi cari kan? Even kita nak pergi posting pun ada keberatan kat situ kan? So contoh Bandar Baru Uda Community, saya carilah. Saya get member, dia akan keluar list group, nampak ni. Dekat Bandar Baru Uda je, tak sampailah dalam 5 minit sambil saya borak dengan Tuan Sapian, dengan Puan Su tadi, saya dah dapat 331 nombor. Cukup tak? Tak cukup Okeylah, saya cari lagi lah daripada grup jual beli untuk warga JB ni. Dah ada 411. Almost 1,500. Ada 1,500. Almost 500 nombor yang saya dah dapat. Okay. Saya dah almost ada 500 nombor yang ada untuk saya belaskan. So saya cari, mungkin saya nak ke arah-arah 1,000. Ada tak? Okey, bolehlah 742. So saya save dulu, save nombor ni. Saya cari Team JB. Saya save. Alright, dekat sinilah saya untuk hantar mesej tadi. Mesej yang macam mana? Mesej yang bagi untuk mesej yang untuk saya tak save lagi, sorry. Mesej yang untuk orang JB ni dapat tadi. Dah ada dah Team JB. Okey. Load sini, saya masukkan. Nanti dia akan keluarkan nombor-nombor yang ada. So kalau macam Tuan Safian nak cari orang Johor Bahru, kat group tools ni, suruh robot ni carikan, sistem ni carikan group Kuala Terengganu. Alright, so saya dah ready cooperating. So sebenarnya saya dah ada cooperating saya ni kan. So ini saya share kalau untuk ejen hartanah. Kalau ada ejen hartanah lah dalam. Kalau lah saya nak tanya kan, anda dapat mesej macam ni lah. Random, orang nak bagi duit. Tiba-tiba orang nak bagi duit. Dia bagi mesej macam ni ada masuk. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Sezat dari VK View Empire. Hari ni saya nak cari 10 orang je untuk saya bagi RM500 jika ada kenalan anda yang mencari atau yang menjual rumah mereka. Jika berminat, sila reply nak. Jika tidak, abaikan mesej ini. Saya janji tak WhatsApp lagi. Alright. Saya janji tak WhatsApp lagi. So siapa tak nak dengan cara kita pergi recommend kawan, recommend orang yang nak jual atau nak beli rumah, kita boleh dapat fast cash 500. Siapa tak nak? Duit 500 zaman sekarang ni ingat senang nak dapat. Walaupun dengan 500 tu tak banyak juga dapat. Mungkin kalau travel ke Kuala Terengganu, cukuplah 500 hotel satu malam, minyak, popok leko. Popok losong kan. Nasi lagang. Contoh lah. Kena saya cakap Tuan Zafian. Gurau-gurau kan. Hangat-hangat PRN ni kan. Saya ni negeri yang tak ada PRN. So tak terasa lah syok dia. Bendera-bendera pun tak ada. Nak sambut mereka je. Betul Alright, thank you so much. Alright, so kalau saya customer dapat mesej macam ni, compare dengan ejen-ejen property, dia pergi hantar mesej yang macam mana? Pergi hantar mesej yang, saya ada jual property untuk 100 orang, siapa berminat, free deposit, ada down payment, tandas square feet macam ni, ada tile penuh. Tak perlu. Kadang orang tak tengok benda tu, dapat kunci rumah, esok dah panggil kontraktor untuk renovate. Betul tak? Kontak save tu hanya di laptop je kan? Atau save di phone? Save untuk di laptop sahaja. Masa wabus boleh taruh link TikTok? Boleh. Lagi bagus. Sebab kerja tu membantu dan meringkaskan kerja anda. Alright. So saya setkan masa. Dia ada macam yang Tuan Fakri ceritakan tadi tu. Okay. Dia boleh pergi set masa dan dia akan hantarlah dekat nombor-nombor
yang kita berminat. So yang pertama ni nombor saya lah. Baikkanlah. Ini saya dah buat untuk a few company yang consultation dengan saya demo kepada mereka. How the system, how the robot ni bantu saya dengan cara saya angkat tangan ke langit tapi iklan saya berjalan tanpa perlu saya masuk dalam status WhatsApp. Saya dah pergi PM personal. Betul tak? Orang-orang macam saya tanya tadi, anda buka WhatsApp, anda nak tengok chat ke anda nak pergi tengok status? Mostly akan tengok pada chat dan wajib akan settlekan chat. So boleh contohlah kat copywriting kita ni, anda boleh juga cari copywriting yang hook. Macam mana hook? Mungkinlah saya dulu pernah dapat satu copywriting yang saya sendiri nak pergi buka tau. Tapi saya tak ingat. Tapi mungkin saya boleh cubalah. Tolong, saya perlukan bantuan awak segera. Jangan abaikan mesej ini. Untuk kebaikan anda. Contoh. Okay, contoh. Bila orang baca kan, keluar notification tu kat atas, kenapa ni kan? Kenapa dia cakap jangan abaikan dia kan? So bila kita tengok, macam perlu. So bila nampak, dia terus tekan. Assalamualaikum sahaja saya Sezat dari VK. Kita kena buat lain dari yang lain. Apa yang orang dah buat, kita kena buat berbeza. Betul, dalam diam-diam saya borak-borak ni, saya dah 5 nombor yang pergi. So mudah tak tuan Abang Sofian kalau katalah, contoh Abang Sofian jual apa tadi kan? Kalau Abang Sofian jual keropok lesung contohlah, gurau kan. Kalau contoh produk yang kita ni kan, kita pandai nak approach customer, cari apa problem customer, cari apa poin-poin kelemahan yang customer tak nak. So kita mudah nak dapat kita punya customer. Alright, so itu sedikit macam mana kita bantu usahawan kita yang ada sistem yang nak betul sukses lah. So saya nak sharekan lah. Okay, saya stop sekejap. Saya nak sharekan satu usahawan yang kita dah bantu. Okay, ini kita bantu waktu zaman PKP lah. Kenapa dia ada sampai 60 staff mayan? Sebab apa? Dulu kita nak buka kedai tak boleh. Kan? Tadi siapa yang share kan? Waktu PKP ni tak boleh nak buat apa? PKPD guys. Bukan PKP dah. Bukan PKPP. Bukan PKC, PKA, PK lah. Ni PKPD yang memang orang kata diperketatkan lah. Tak boleh lah. Kereta 4 biji boleh masuk seorang je contoh lah. Hanya tuan rumah je boleh buat. Alright. So, kat sini Tuan Megat dia share lah. Dia kata dia ada 4 PC. Satu PC dia run 15 account Facebook. So, dia dah dapat 60 staff yang boleh bantu dia untuk hantar posting supaya lebih reach ramai targeted audience. So jadilah usahawan yang bijak laksana macam Tuan Megat ni. So kalau yang katalah ada yang kata betul-betul nak memerlukan sistem, tanya. Tadi ada yang tanya macam mana nak dapatkan, kat mana nak dapatkan? Sabar dulu, saya share. Macam mana nak guna di sistem? Kalau dah dapat tak tahu guna, susah. Betul. Kalau dah dapat kereta tak tahu mana kuncinya, pening. Dah tak tahu mana dia punya button button gear, button brake dan sebagainya. So nak run kan, anda perlukan Windows, tak boleh MacBook. Run minimum Ryzen R3 ataupun Intel i3. Okey, minimum. Dan RAM 8GB. Anda juga gunakan SSD. Saya suggestkan guna hard disk jenis SSD 64GB. Okey, dan internet yang stabil. Okey. So spek yang tinggi lebih bantu dan beri result yang terbaik lah. So inilah kita punya FBOOM X. Dia tak ada kena-mena dengan PMX. FBOOM X ni lebih lama daripada PMX. Minta maaf lah mungkin kalau ada yang penyokong kan. Bukan saya nak memperendah, mungkin orang kata Solvi ni ada kaitan ke dengan kerajaan pemerintah. Kita mana-mana kerajaan dah kita berniaga. Business is business guys. So FBOOM X ni adalah versi advance untuk FBOOM yang mana siapa yang dah pernah pakai FBOOM, dia dah guna FBOOM X, dia akan lebih efficient dan kenapa FBOOM X ni tak muncul? Bukan tak muncul, kita nak dapatkan feedback daripada pelanggan. Dah ada, kita wujudlah FBOOM X. So kita ada lebih kurang 45 user dan total ada lebih kurang 80,000 pengguna lah yang dah bersama dengan kita.
Okey, daripada awal hingga ke sekarang kita ada Waboost untuk optimalisasi WhatsApp, Wiki, kita ada Wiki buat copywriting kita. Kita ada juga Telegram untuk di Telegram, TikTok untuk di TikTok, dan juga yang terbaru Prostar untuk Instagram. So saya pada penghujung sesi ini, izinkan saya untuk saya nak sharekan sekejap tentang abang ni punya respon lah. Lepas dia dah gunakan dua sistem kita pada malam ini yang kita dah sharekan. Tahun lepas dah berjaya buat jualan sebanyak 24 million. Nama saya Syami. Saya buat bisnes mortgage consultancy, refinancing property. Faktor dia memang tak ada masa lah nak kita nak post, tak ada manpower dan kita banyak lagi benda lain yang kita nak buat sepanjang hari. Okay, masa guna software tu dia memang rasa clueless lah. Zaman tu zaman tempat saya masa tu kena PKPD. Saya ingat lagi masa tu memang saya beli tu kira last usaha untuk saya buat marketing, dan memang masa tu kelas fizikal pun tak ada. Memang boleh kata duduk sorang-sorang tengok laptop tu dah study. Tahun lepas dah berjaya buat jualan sebanyak 24 million refinancing property, dan tahun ni pun boleh kata on track juga. Income pun alhamdulillah dah dapat capai 6 figure. Itu baru saya guna beberapa account, saya belum betul-betul gunakan semua software daripada company Solvy. Perasaan sangat bersyukurlah sebenarnya sebab kita dalam dunia marketing ni hampir semuanya berbayar. Dengan Solvy ni saya dapat mengatasi masalah tak perlu marketing face to face, tak perlu menghadapi rejection, tapi saya boleh buat marketing daripada rumah. Untuk usahawan di luar sana, bagi saya belilah secepat mungkin. Dengan kos tu kita dapat pulangan sebanyak berpuluh ribu kali ganda sebenarnya. Bagi saya harga tu terlalu murah. Solvy terbaik. Alright, so thank you so much. Last word daripada saya untuk semua yang berada dalam sesi kita pada malam ini. Macam saya cakap tadi sebelum saya penghujung sesi saya, anda kena buat fast action untuk anda dapatkan fast result. So tuan-tuan dan puan-puan, inilah langkah pertama, inilah action yang pertama, inilah tindakan yang anda kena buat pada malam ini. So, salam hormat dari saya jika ada salah dan silap daripada sepanjang kami Solvy Heroes menyampaikan dan berkongsikan segalanya daripada awal sehingga ke akhir, mengambil masa yang sangat lama. Jika ada yang buruk, datangnya daripada kelemahan kami sendiri. Yang baik datangnya daripada Allah SWT. Jadi, kami ingin mengundur diri. Jika ada sumur di ladang, izinkan saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, izinkan saya berjumpa lagi. So, tuan-tuan dan puan-puan, salam hormat. Kita jumpa lagi. Jumpa anda di puncak kejayaan. Pasti boleh.